Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam siri yang kedua tentang subjek adab dan nusus Islam. Jadi untuk kali ini saya ingin berkongsi untuk gambaran kedua kepada para pelajar yang mengambil tajuk Islam. Ya. Jadi dalam tajuk Islam ni, pelajar-pelajar Islam dalam tajuk adab nusus ini, subjek adab nusus ini sebenarnya terbagi kepada dua bahagian besar. Ya. Yang pertama iaitu bahagian teori, bahagian pensejarahan. Kita membaca fakta-fakta dan data-data saja. Adapun yang kedua ialah bahagian nusus. Jadi untuk bahagian teori ini dalam tajuk adab dan nusus zaman moden, iaitu zaman selepas era penaklukan Napoleon Bonaparte 1798 hingga 1801 dan seterusnya. Jadi topik pertama dalam sukatan untuk staf ini ialah membicarakan tentang tajuk Awamil An-Nahdah Al-Adabi Al-Hadisah, menceritakan tentang faktor-faktor kebangkitan sastra moden. Kita telah sebut pada pertemuan yang lalu atau dalam video yang lalu bagaimana sebelum zaman moden ini adalah zaman Osmani dan zaman Mamluk, zaman kemunduran atau zaman kejatuhan kegemilangan syair Arab. Jadi bila zaman moden ini ada usaha untuk membangkitkan semua sastra Arab, maka faktor utamanya adalah 4 perkara, iaitu atiba'ah, berlakunya percetakan, yang kedua as-suhafah, surat khabar, yang ketiga al-bi'thah wa tarjamah, mana penghantaran pelajar keluar negara. Ramai orang-orang Arab di Mesir, yang di Syam, yang pergi ke Perancis belajar ilmu di Perancis, belajar tentang kemajuan di Perancis, dan mereka dapat memberi pengaruh untuk memajukan khasnya dalam bidang sastra Arab dan penterjemahan, khasnya dalam bidang bahasa Inggeris. Jadi orang-orang Arab yang belajar di sastra-sastra asing ini menterjemahkan karya-karya, dan sebagian mereka ini memberi sedikit pengaruh kepada perkembangan sastra Arab atau sastra Arab moden. Yang ketiga, peluasan skop pembelajaran ilmu, barangkali daripada satu skop yang sempit kepada skop yang lebih luas ilmu ini pun membantu kepada kebangkitan sastra Arab. Yang keduanya, pelajar akan belajar tentang Al-Azhar, kerana kebangkitan sastra Arab ini tentu ada watak penting dia. Jadi watak penting di Mesir ketika itu yang membantu kepada faktor kebangkitan sastra Arab tentulah Azhar, Universiti Al-Azhar. Dan untuk tajuk Ustaz ini 3 tokoh terpilih dipanggil Al-A'lam Al-Azhar, dipanggil cendekiawan Azhar ataupun ruwat, pelopor-pelopor utama ataupun watak-watak bahagian utama hadapan. Jadi tajuk ataupun 3 tokoh yang dipilih ialah At-Tahtawi atau Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi, kemudian Al-Attar atau Hasan Al-Attar, dan yang paling penting ialah tokoh hebat Azhar ni tak lain tak bukan ialah Syekh Muhammad Abduh. Jadi pelajar akan belajar tentang siapakah mereka, asal usul, senang cerita biodata mereka. Pelajar biodata para guru mereka, di mana mereka belajar, dan apakah sumbangan mereka kepada khasnya kepada kebangkitan moden, khasnya mungkin kepada sastra Arab. Kemudian kami belajar kebetulan tajuk ini adalah tajuk adab dan nusus, sastra dan teks sastra. Maka kita akan belajar tentang sejarah sastra itu sendiri. Jadi itulah bila sebut sastra Arab ni terbagi pada 2, syair dan nathar. Jadi kita masuk dulu syair. Jadi dalam tajuk ketiga STAM ini membicarakan tentang madaris syair dan itijahat dia, aliran-aliran ataupun skop-skop syair. Jadi setiap madrasah ini, setiap aliran ini ada tokoh dan ada metod masing-masing, ada mazhab dan ada empunya mazhabnya. Jadi yang besarnya untuk zaman moden ini, untuk zaman sastra moden pada zaman moden ini, jadi antara aliran sastra yang ada, aliran sastra syair yang ada ialah dipanggil Madrasah Al-Ihya wal Ba'ath, iaitu satu kumpulan aliran yang ingin menghidupkan kembali. Ingat tadi kan, daripada zaman lemah syair, zaman Mamluk dan zaman Osmani, mereka nak ihya, ihya Ramadan, menghidupkan semula Ramadan, membangkitkan semula. Jadi daripada zaman lemah
dia nak naikkan balik. Jadi otai dia siapa? Mahmud Sami Al-Barudi, ya. Kemudian Al-Muhafizin, ini lebih kurang lah, ya. Dua gerakan ini dipanggil sebagai gerakan Al-Klasik, untuk menghidupkan kembali sastra Arab ni kepada zaman kegemilangannya seperti sebelum itu, zaman Abbasi, zaman Umawi, zaman Jahili. Jadi yang kedua ialah gerakan Al-Muhafizin, Madrasah Al-Muhafizin, aliran Al-Muhafizin. Muhafizin apa maksudnya? Yang menjaga. Maknanya masih nak menjaga syair ini, nak tiru ikut era zaman dahulu, zaman Arab yang lalu, zaman kegemilangan yang lalu, ya. Jadi siapa otainya? Kita akan secara umumnya otainya ialah Ahmad Syauqi yang digelar Amir Asy-Syu'ara. Kemudian Madrasah Ad-Dewan. Ni Dewan ini dia ni bertentangan dengan Madrasah Ihya dan Al-Muhafizin. Otainya Mahmud Abbas Aqad, ya. Mereka ini barangkali ingin mencampurkan di antara sastra klasik lama dengan sastra baru yang mereka ambil daripada Eropah, daripada bahasa Inggeris. Mereka nak campur, jadilah satu sastra Arab moden yang bukan saja terbatas kepada sastra lama zaman kegemilangan Abbasiyah Jahiliyah, tapi dicampur dengan barangkali sastra-sastra barat. Yang keempat dipanggil Madrasah Al-Mahjar atau Syu'ara Al-Mahjar. Mahjar ni maksudnya imigran. Jadi orang Arab ni tadi kita sebutkan bahawa zaman-zaman moden ini Mesir zaman kegelapan, mereka dijajah oleh Inggeris. Jadi ada di antara orang Arab ni di Mesir dan di Syam, mereka bila dijajah oleh Inggeris, dijajah oleh Perancis, contoh Lebanon dijajah oleh Perancis. Jadi mereka ini berhijrah, ni mahjar, berhijrah. Jadi tempat yang mereka pilih ialah dua tempat. Pertama iaitu di Amerika, di New York. Mereka satu penumbuhan, satu kelab, ya. Dan satu lagi berada di Brazil, ya. Satu di Amerika Utara di New York, satu lagi di Amerika Selatan di Brazil. Jadi bila orang Arab ni duduk di kawasan baru, imigran ni, tentulah ada di antara mereka yang ada bakat sastra. Mereka menubuhkan persatuan sastra di perantauan. Penyair perantauan, ya, istilahnya penyair perantauan. Maka mereka pun bila mereka ada kelab, mereka ada persatuan, penyair-penyair perantauan inilah menyusun syair-syair mereka. Jadi ada syair yang terkenal mahjar inilah Jubran, Khalil Jubran. Jadi kerana mereka duduk di perantauan, barangkali kita boleh gambarkan orang perantauan rindu kepada kampung asal, rindu kampung di Mesir, rindu dengan Sungai Nil, suasana Delta Nil, rindu dengan Syam, dengan angin-angin Syam, rindu dengan dataran Syam, sawah-sawah padi di Syam, barangkali musim-musim empat sejuk di Syam. Jadi mereka rindu untuk kembali ke tanah air, mereka tulis. Jadi penyair-penyair mahjar ini, penyair perantauan ini, banyak tajuk-tajuk mereka ialah lebih kepada perasaan rindu dan sebagainya. Barangkali pelajar-pelajar akan belajar khas tajuk Al-Mahjar ini. Yang kedua, syair Apollo. Syair Apollo ini atau dalam bahasa lain syair romansi, syair jiwang, ya. Barangkali para pelajar juga pernah dengar lagu-lagu jiwang, lagu-lagu cinta, lagu-lagu menyentuh hati, kan. Jadi penyair-penyair Apollo ini pun genre ataupun aliran mereka ialah aliran jiwang. Syair-syair mereka, topik-topik mereka tentang perpisahan, tentang kekasih yang mati berpisah dengan kekasih. Jadi syair-syair jiwang. Apa? Dalam aliran syair Madrasah Apollo, ya. Jadi inilah dalam bentuk aliran-aliran yang akan pelajar-pelajar Islam pelajari. Jadi selain syair, pelajar juga akan belajar tentang prosa yang lain, iaitu al-khitabah, pidato, al-maqalah, artikel, artikel kecil di surat khabar. Sebab adanya surat khabar, jadi mesti ada ruangan-ruangan surat khabar, ruangan sastra. Mereka menulis maqalah, ya. Adanya al-qasas, cerita barangkali cerita-cerita pendek, cerpen, cerita panjang, novel. Barangkali pada zaman Abbasiyah tidak ada genre cerita ini, fiction ini atau non-fiction ini tidak ada. Tapi bila zaman moden ada satu aliran baru, prosa baru, iaitu al-qasas, cerita. Dan yang terakhir adalah al-masrah,
yang dipanggil teater. Jadi bila tengok teater ni gambaran untuk ada skrip-skrip. Tentu di zaman jahiliah tidak ada sastra teater, zaman Abbasiyah tidak ada. Jadi ini adalah sastra moden. Pelajar STAM juga akan belajar tentang teori pensejarahan. Adapun di bahagian yang kedua, kita tidak belajar teori sahaja. Kita akan bedah nusus-nusus pilihan. Jadi setelah kita belajar teori, kita akan ambil beberapa nusus pilihan ini untuk kita bedah, dan antara topik yang kita ambil bedah ialah tentulah tentang antara yang kita pilih ialah untuk tajuk ini lah, antara ialah syair Al-Barudi. Banyak daripada tadi apa? Daripada Al-Ihya. Kita ambil satu sebagian syair dia bernama Taif Samirah. Apa Taif Samirah ni? Bayang-bayang Samirah. Sebab Al-Barudi ini mereka terlibat dalam politik revolusi di Mesir, ditangkap dan dibuang daerah di suatu pulau selama 17 tahun, tak pernah jumpa anak. Jadi mereka teringat dengan bakat Barudi yang dalam tentang syair ni. Dia menyusun kasidah syair dan diberi tajuk Bayang-bayang anak dia, Bayang-bayang Samirah. Ahmad Nurdin dengan syair yang dia akan belajar ini ialah Rehlah Abisah, satu perjalanan yang menyedihkan, menceritakan tentang satu kawasan tragedi pembunuhan petani di Mesir, di Din Shawi. Jadi Ahmad Nurdin ni satu ketika dalam perjalanan ke Kahirah, lalu kampung tersebut sempat merakamkan syair dan diberi tajuk Rehlah Abisah. Ahmad Syauqi, Amir Syuara Al-Muhafizin, dengan tajuknya Nahjul Burdah. Kemudian Al-Aqad dengan tajuknya Rasa Mai Ziyadah. Al-Aqad ini, Rasa ini ialah ratapan kepada salah seorang penyair terkenal ketika itu, namanya Mai Ziyadah. Jadi Aqad ini atau Mahmud Abbas Aqad ini menyusun untuk meratapi kematian sahabat dia, seorang sastrawati, Mayu Ziyadah. Ilya Abu Madi, kita akan belajar tentang mahjar, antara salah seorang penyair mahjar, Ilya Aku, barangkali kerinduan dia tentang aku, tentang kesedihannya. Kita akan belajar tajuk syair dia yang di bawah tajuk Ana, Aku. Dan satu barangkali atau mungkin antara sastra nathar yang terpilih untuk dianalisis oleh Islam ialah satu khutbah Ahmad Al-Murawi, pidato dia kita akan belajar. Jadi untuk tajuk musuh ini biasanya soalan ialah terbagi kepada beberapa. Pertama tentang biodata sastrawan ini. Nama, biodata, nama, asal usul, keturunan, guru, di mana belajar, siapa anak murid, apa sumbangan dia, dan penting apa kelebihan sastra dia. Dari segi bahasa, dari segi konten, madmun, isi, topik syair mereka. Yang kedua tentang syair itu sendiri. Barangkali kita akan belajar tentang makna kalimat dia, baris dia. Mungkin pelajar akan terpaksa menghafal sebagai hafazan syair-syair ataupun bait-bait rangkap agak tertentu. Dan pelajar juga akan belajar tentang sedikit gambaran balaghah ataupun suara balaghiyah. Di manakah kehebatan balaghah syair-syair tersebut, Jadi inilah gambaran tentang tajuk adat khusus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada anda sekalian. Semoga anda mendapat semua muntasofi. Salam kecemerlangan pada saya, daripada saya untuk semua. Semoga semua cemerlang dan terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.